Tak lama kemudian, bomoh tersebut cakap, sebenarnya moyang ni dah lama meninggal dunia. Tetapi ada sesuatu yang cuba menyekatnya. Dia cakap yang moyang ni ada belaan yang dipanggil sebagai anak kerak. Dan anak kerak ni dia nakkan tuan yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat kembali lagi ke channel SH Studio. Seram tapi santai. Anda bersama saya Samsul Hanif. Dan untuk kali ini macam biasa saya akan meneruskan penceritaan cerita-cerita seram, cerita-cerita misteri. Dan untuk kali ini saya akan menceritakan kisah seperti mana yang diceritakan oleh Hisham, bukan nama sebenar. Bagaimana beliau melihat peristiwa-peristiwa aneh yang berlaku kepada moyang beliau sendiri di saat sedang nazak. Jadi cerita yang diceritakan ini adalah untuk diambil pengajaran, bukannya untuk mengaibkan sesiapa. Jadi sebelum saya meneruskan cerita ini, apa kata anda subscribe dulu channel ini, beri sokongan kepada saya untuk terus membuat konten-konten yang baru. Jadi kepada yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kita kembali selepas ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Artinya, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari hasutan syaitan-syaitan, dan aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku, supaya syaitan-syaitan itu tidak menghampiriku. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kisahnya bermula dengan seorang lelaki yang bernama Hisham. Hisham ni umur dia 35 tahun. Seorang anak kelahiran salah sebuah negeri di pantai timur. Beliau ni selepas menamatkan pengajian di salah satu universiti, beliau terus berkelana di Kuala Lumpur untuk mencari rezeki ketika beliau masa tu berumur 24 tahun. Menurut Hisham ni, dia sejak bekerja di KL, dia jaranglah balik kampung. Yang tinggal di kampung adalah ayah dia, nenek dia, moyang dan 2 orang kakak dia yang dah kahwin, yang tinggal berdekatanlah dengan rumah pusaka keluarga beliau. Manakala ibunya pula sudah meninggal dunia. Menurut Hisham ni, beliau dilahirkan dalam keluarga yang senang lenang kerana moyang beliau memiliki tanah yang berekar-ekar, kebun buah-buahan yang sangat luas dan juga memiliki kebun-kebun getah. Jadi usia moyang beliau ni adalah lebih kurang 100 tahun lebih lah. Walaupun umur dah 100 tahun, tapi moyang beliau ni kelihatan masih lagi sihat, walaupun kadang-kadang ada jugalah terlantar sakit. Pada suatu hari, Hisham ni dipanggil balik oleh keluarga beliau kerana moyang beliau tidak sedarkan diri secara tiba-tiba. Jadi Hisham ni sebenarnya antara cicit kesayangan moyang beliau. Jadi nak tak nak beliau terpaksa berhenti kerja dan pulang ke kampung untuk menjaga moyang beliau. Jadi Hisham ni pun baliklah menjaga moyang beliau. Selepas 2 bulan, moyang ni belum lagi sedarkan diri. Dia hanya melihat sekujur tubuh kecil yang terbaring kaku yang diletakkan di ruang tamu. Bila pergi ke hospital, doktor cek apa semua penyakit, doktor kata tak ada penyakit. Jadi ayah Hisham ni memutuskan untuk menjaga moyang ni di rumah. Yang paling banyak menjaga moyang ni adalah si Hisham sendiri. Dialah yang jadi nurse di rumah, nurse peribadi. Di setiap hari Hisham ni akan mengelap tangan dan juga kaki moyang beliau. Yang hanya kedengaran adalah nafas laju
yang membuatkan Hisham tahu yang moyang dia ni masih hidup. Kadang-kadang Hisham ni lepas dia mengelap apa semua tubuh, tangan, kaki dan tubuh moyang beliau ni, kadang-kadang dia terlelap di sisi moyang ni. Tiba-tiba dia rasa macam seolah-olah ada orang yang usap-usap kepala beliau. Hisham kata kadang-kadang dia macam perasan keadaan rumah dia ni agak menakutkan jugalah. Kadang-kadang dia ternampak lembaga kecil yang berada di sebelah moyang beliau. Ayah Hisham pun ada bagi tahu, di bawah rumah kampung ni dia lantai guna papan, jadi boleh nampaklah kat bawah rumah tu yang ada 2 ekor anjing hitam yang sedang tidur sama kedudukan tempat moyang beliau tidur. Semenjak daripada mendengar apa yang diceritakan oleh ayah dia, jadi Hisham ni dia tak berani nak keluar malam-malam. Pada suatu malam, sepupu Hisham ni yang kebetulan pada masa tu ada bersama di rumah tersebut, mengejutkan Hisham yang tengah tidur. Dia kejut Hisham, dia kata yang moyang mereka ni sedang nazak. Sepanjang 2 bulan Hisham menjaga moyang beliau yang terlantar. Akhirnya ini adalah reaksi yang agak berlainan yang beliau dapat lihat yang berlaku kepada moyang beliau. Masa moyang ni tengah nazak, mulutnya terbuka dan matanya terbuka luas terbeliak. Jadi ayah si Hisham ni mengambil ikhtiar mencari bomoh kampung lah untuk merawat moyang Hisham ni. Maka daripada situ bermulalah situasi yang menakutkan yang berlaku di dalam rumah tersebut. Jadi bila bomoh tu datang dan tak lama kemudian bomoh tersebut cakap sebenarnya moyang ni dah lama meninggal dunia, tetapi ada sesuatu yang cuba menyekatnya. Dia cakap yang moyang ni ada belaan yang dipanggil sebagai anak kerak. Dan anak kerak ni dia nakkan tuan yang baru. Jadi masa tu bomoh ni tengoklah, terpandang kepada si Hisham. Jadi Hisham ni terkejutlah. Dengan spontannya beliau menggeleng-gelengkan kepala, tanda tak nak terima. Begitu juga nenek dan ayah beliau sendiri. Jadi oleh kerana mereka semua pun tak nak terima, bomoh ni pun mengambil keputusan merawat dengan cara yang lain, iaitu dengan menangkap anak kerak tersebut dan membuangnya di tempat yang jauh lah. Ketika itu 3 keping zin bumbung dibuka dan masa tu dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan masa itulah juga barulah Hisham ni dapati yang moyang beliau sudah tidak bernafas lagi. Jadi selepas moyang beliau meninggal dunia, satu keluarga ni dan dengan bantuan orang-orang kampung, mereka menguruskan jenazah moyang dengan diiringi dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran sehinggalah selesai. Selepas selesai mengebumikan jenazah moyang tersebut, jadi suasana kembali normal. Sudah tidak ada lagi gangguan-gangguan yang berlaku di rumah tersebut, dan anjing hitam tadi pun dah tak ada lagi dah. Begitu juga dengan lembaga ataupun lembaga kecil yang sering berada di sisi moyang ketika beliau sakit. Jadi kejadian itu sebenarnya agak menakutkan. Tetapi apa yang Hisham dengar, sebenarnya moyang ni membela anak kerak ni sejak dari muda lagi. Jadi cerita ni tamat di sini. Cerita ini bukan nak mengaibkan sesiapa, tetapi sekadar untuk memberi kita pengajaran. Jadi pengajaran yang kita boleh ambil daripada cerita ini, janganlah kita menggunakan khidmat makhluk halus, kerana ianya dilarang dalam Islam dan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya boleh meminta pertolongan hanyalah semata-mata kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita jumpa lagi untuk video-video yang akan datang. Jangan lupa subscribe channel ini serta tekan butang loceng. Saya mohon undur diri dulu. Kita jumpa lagi untuk video-video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.